Tahun ini meskipun suasana menyambut Ramadan agak berbeza tahun ini, ekoran penularan wabak COVID-19 dengan kebanyakan negara di dunia turut melaksanakan kawalan pergerakan. Namun, ia tidak menghalang untuk umat Islam menunaikan rukun Islam ketiga itu dalam suasana normal baharu. Dan kita nak melihat kepada keadaan ini, bagaimana SOP-nya, bagaimana nilai ibadahnya dan juga cara untuk kita mengerjakannya. Kita bersama-sama dengan Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, bersama di Skype ketika ini untuk memahami situasi dan juga keadaan ini lebih lanjut. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, ini mungkin antara persoalan masyarakat Marhain, masyarakat dan juga rakyat Malaysia khususnya apabila kita ada satu SOP untuk kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, ada dalam kalangan kita nak mengekalkan ibadah yang mungkin kita laksanakan seperti tahun-tahun terdahulu. Tapi dalam konteks ini, bagaimana untuk kita memahamkan jemaah bahawa kita harus melaksanakan SOP yang telah pun ditetapkan kerajaan, dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan ibadah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Ya, terima kasih, Tan. Saya kira memang dalam keadaan baru ini, kita harus punya perspektif ataupun sudut pandang yang baru juga. Kerana suasana ini merupakan suasana yang baru, kita tidak pernah menghadapinya. Dan bagaimana yang kita maklumi bahawa COVID-19 ini merupakan satu wabak yang amat bahaya dan mudah untuk merebak. Dan kita sedia maklum bahawa masjid, surau, tempat-tempat ibadah ini dia merupakan satu medan perkumpulan. Itu memang kita dapat nafikan. Kita faham masyarakat Islam begitu gairah untuk ingin kembali beribadat sebagaimana mereka lakukan pada tahun-tahun sebelum ini. Dan sudah pasti ibadat yang paling berfadilat itu adalah bagi mereka di masjid dan bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat lain. Tetapi mahu tidak mahu kita harus menerima norma baru ini, bekerja dalam kebiasaan yang baru dan hidup dan beribadat dalam keadaan yang baru. Selagi COVID-19 ini tidak dapat dihapuskan secara menyeluruh, saya kira kita kena bersedia dengan budaya dan juga kebiasaan yang baru, terutama sekali berdasarkan SOP yang telah disediakan oleh pihak JAKIM misalnya dan juga pihak kepatuan negeri-negeri masing-masing. Walaupun sekarang ini kita masih belum buka secara meluas masjid misalnya, yang ada hanyalah solat itu dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab di masjid itu sahaja dalam jumlah yang begitu kecil. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak dapat memanfaatkan rumah kita, tempat kita tinggal untuk kita menambah ataupun memaksimumkan fadilat Ramadan, fadilat ibadat yang kita lakukan setiap hari. Jadi oleh kerana itu saya kira faktor keselamatan, faktor kesihatan itu harus diutamakan kerana itu juga sebahagian daripada maqasid syariah, matlamat syariat itu diturunkan. Bukan sekadar untuk memelihara agama, tetapi juga untuk memelihara diri dan nyawa itu. Dan bagi saya, kalau diri dan nyawa itu tidak dapat diselamatkan, tidak dapat disejahterakan, kemungkinan agama kita itu pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi saya rasa itu bentuk pemikiran baru yang harus ada dalam pemikiran seluruh umat Islam, bahawasanya keselamatan diri, nyawa, kesihatan itu juga merupakan sebahagian daripada tuntutan agama, terutama sekali dalam keadaan suasana kita yang agak mencengkam pada hari ini. Doktor, dalam suasana dan juga keadaan sekarang, kalau dulu mungkin kita mengimarahkan masjid dengan memenuhkan jemaah, mungkin untuk memenuhkan masjid dan sebagainya, ada solat tarawih dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dan juga situasi sekarang, bagaimana untuk kita mewujudkan nilai dan juga perasaan dan juga imarah masjid dan juga imarah dalam bentuk dan juga normal yang baharu dalam kita beribadat. Bukan sahaja tertumpu di surau, di masjid seperti sebelum ini. Kalau doktor melihat kepada cadangan-cadangan yang boleh kita manfaatkan dalam tempoh ini, doktor? Ya, saya kira falsafah
ibadat dalam bulan mulia, bulan keberkatan Ramadan ini adalah kita memaksimalkan ibadah kita itu. Yang keduanya, kita lakukan secara berjamaah. Tetapi berjamaah bukan semestinya kita lakukan di masjid atau di surau. Kita semua ada keluarga, kita semua ada ahli-ahli yang bersama dengan kita di rumah. Saya rasa kita boleh mendisiplinkan diri kita. Setiap malam kita lakukan ibadat-ibadat yang biasa kita lakukan di surau dan di masjid pada tahun-tahun yang lalu, kita lakukan di rumah. Dan perkaranya masih perkara yang sama. Kita masih boleh bertarawih secara berjamaah. Kita masih boleh bertadarus membaca Quran secara berjamaah. Kita masih boleh berqiyamul lail secara berjamaah. Dan semua ibadat-ibadat yang kita lakukan selama ini di surau dan masjid itu, kita hanya tukar dia punya platform dan tempatnya saja, Ihsan. Tetapi fadilatnya, keberkatannya masih sama. Dan katalah kalau nanti dibuka secara sedikit demi sedikit solat berjamaah di masjid dan di surau, saya kira yang paling penting ialah kita harus ikuti SOP yang telah disediakan itu secara ketat. Contohnya social distancingnya, kena bawa sejadah sendiri, kena berwuduk di rumah. Itu nanti akan ni kan. Kenapa? Kerana kita tidak mahu timbul lagi misalnya kluster masjid atau kluster agama yang juga itu membawa imej yang tidak baik kepada agama kita sendiri. Jadi saya rasa harus ada pemantauan, harus ada disiplin dan harus ada hukuman juga kepada mereka yang mungkin menyalahi SOP yang telah disediakan. Dan juga doktor, secara ringkas kalau doktor boleh gambarkan dan juga boleh katakan berkaitan hikmah besar yang kita dapat dalam kita mendepani pandemik COVID-19, tapi dalam masa yang sama kita berada dalam bulan Ramadan. Hikmahnya bagaimana, doktor? Saya kira banyak hikmahnya, Ihsan. Salah satunya ialah kita mendisiplinkan diri kita. Kenapa? Kerana dengan berlakunya serangan COVID-19 ini, kita secara terpaksa menyusun kehidupan kita dengan lebih ketat dan kita lakukannya dengan lebih baik lagi kualiti kita. Dan yang keduanya, dia juga mengajar dan menguji fadilat kesabaran kita. Itu juga merupakan salah satu sifat murni dalam agama Islam. Bagaimana kita di masa yang sama bersifat redha terhadap apa yang berlaku sebagai sebahagian daripada takdir Tuhan. Baik. Tetapi di masa yang sama kita juga punya ikhtiar dan usaha yang begitu tinggi untuk menjauhkan diri kita daripada penyakit yang datang itu dan berusaha untuk menghilangkannya dengan cara kita berdisiplin dan cara kita menjaga SOP-SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Dan kita sebenarnya akan menyumbang kepada berakhirnya wabak ini dengan lebih cepat sekiranya kita punya daya kesabaran, daya redha yang tinggi dan disiplin dan ikhtiar yang tinggi itu. Itu semua merupakan hikmah yang besar yang datang bersama-sama dengan wabak ini, Ihsan. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Itu saja waktu yang kita ada untuk Buletin Awani waktu ini. Terima kasih sekali lagi yang merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan juga Politik IKIM.